Okey, jadi dah sampai ya projektor daripada Projectorium. Jadi dalam bungkusan parcel tadi dia ada bagi satu bag free gift, bag untuk projektor. Sekarang kita nak unboxing dia punya kotak. Sebelum itu, pastikan anda menekan butang subscribe sebagai tanda penghargaan anda terhadap video ini serta butang loceng bagi memastikan anda mendapat notifikasi yang terkini mengenai video-video yang bakal dihasilkan. Jangan lupa subscribe. Okay, projektor ni berharga dalam 980 setelah offer. Dan projektor ni dia ada built-in casting yang Android punya, dan dia dikatakan dia punya lumen lebih daripada 3000. Jadi kita akan unboxing dan kita akan compare serta review projektor LED ini. LCD dia punya resolution tulis Full HD. Dia punya bukaan boleh pergi sampai ke 300 inci. Power consumption 150 wattage. Apa lagi ada pada kotak dia? Made in China. Sini Android version. Dia ada beza harga dalam RM80 dalam untuk versi yang ada built-in Android dengan tak ada built-in Android. Maksudnya dia ada casting support lah, tak perlu beli casting device lah untuk plug in. Jadi kotak yang menarik. Ini untuk mungkin dia punya power supply cord. Dia guna kabel macam ni lah, standard CPU nasi samalah standard. Dia ada adapter untuk jack ni, bagus. Support juga untuk TV lama. Kemudian ini adalah HDMI, dah siap bagi HDMI kabel. Ada remote. Okey, jadi remote dia kita boleh buka je. Okey, remote menggunakan bateri AAA. Okey, nak lihat projektor dia. Oh, agak berat projektor ni. Saya pun besar. Saya akan cuba buka. Okey. Okey, depan ni ada bahagian kain untuk jadi di sini ada tulis ya. LED jenama M19. Di bahagian belakang adalah power cord dan juga support untuk dua pen drive. Okey, VGA. Sebelah sini ada dua support untuk HDMI. Okay, bagus ya. HDMI support sampai 2 slot. VGA pun support. Kemudian boleh letak audio jack untuk dengar earphone ataupun output kepada speaker. Lagi mudah penyambungan. Dan di sebelah sini dia punya pastilah speaker ataupun lubang angin dia. Okay, speaker. Jadi atas ada menu. Projektor ni berat dan nampak premium. Okay, jadi kita akan cuba pasang nanti dan bezakan dengan projektor Epson. Okay, Epson yang 3300 lumen, dan lihat mana yang lebih cerah. Okey, jadi hari ni di sekolah, sekarang ni jam pukul 8.26 pagi, kita nak test kecerahan kita punya projektor yang M19 ni. Okey, kita cuba pasang untuk kali pertama dan akan dibandingkan dengan projektor Epson EBS 41. Okey, pertama tetapkan jarak projektor Epson dengan sama. Cuba pandang Epson dulu. Jadi kita boleh lihat perbezaan daripada segi kecerahan. Okey, jadi
Ini dua projektor ya. Satu di sebelah kanan adalah Epson EBS 41, cukup cerah, dan sebelah kiri adalah yang M19. Kita akan biar dulu tengok, kemudian kita akan lihat macam mana perbezaan warna. Kalau jadi projektor ni dia punya OS dia keluar macam ni lah. Okey, nak dibandingkan dengan projektor Epson memang tak dapat cerah macam mana projektor Epson. Mungkin dia punya kecerahan kalau ikut bandingan dengan 3300 lumen daripada Epson, mungkin dia dalam 1008 itulah. Tapi masih boleh nampak lah dalam keadaan kelas cerah. Okey, jadi untuk dia punya interface, pertama sekali kita boleh lihat di bahagian atas ni, kita perlu point remote dia ni ke bahagian infrared. Kita boleh masuk setting daripada bahagian atas. Atas ada HDMI 1, HDMI 2, VGA port, USB, support apa-apa video play lah sebab dia Android. Dia ada AV untuk TV lama. Kemudian bahagian bawah kita ada setting untuk Wi-Fi. Dia support Wi-Fi sebab dia Android kan. Bluetooth, boleh sambung Bluetooth. Kemudian kita boleh masuk bahagian language, tukar wallpaper. Ambil wallpaper cerah sikit lah. Okay, di bawah ni kita ada pelbagai aplikasi Android. Okay, pertama kita ada AirScreen. Yang ini untuk kita casting terus menggunakan iOS. Okay, support iOS casting. Kemudian ada Kodi, video untuk TV. Kita boleh play mana-mana multimedia. Seterusnya kita boleh gunakan casting dengan Android. Sekejap lagi kita akan tengok. Support Netflix, ada Play Store, boleh login ID Google. Okey, bahagian zoom setting ni. Okey, keystone kita boleh correct, betulkan keystone ya. Masih nak betulkan keystone pun boleh. Okey, menarik ya. Okey. Semua elektronik keystone. Menarik. Kemudian ini semua setting untuk bahagian video sahaja. Okey, saya cuba unzoom balik ya. Ini kawal dia punya fokus. Okey, baik. Sekarang kita nak tengok setting di bahagian Android dia. Okey. Untuk Mi M19 projector ni dia support Wi-Fi, boleh play, boleh guna Ethernet punya kabel RJ45 dapatkan internet. Ada Bluetooth. Untuk bahagian display kita boleh setting dia punya font. Seterusnya kita boleh install apps. Kita ada berapa RAM ya. Untuk memori kita ada 1GB RAM, cukup lah untuk kegunaan biasa. Kita ada internal memory sebanyak 8GB. Okay, support untuk pelbagai bahasa, dan saya nak tengok dia punya Android version. Kita ada Android 6.0 di sini. Okay, Android 6 support banyak aplikasi dah lah. Seterusnya peek through mode. Okay, tadilah kita boleh setting brightness lagi, dah naik. Seterusnya audio mode. Okay. Okay, itu adalah dia punya interface Android. Okay, seterusnya kita nak tengok macam mana dia punya support untuk casting. Untuk projector ni dia support casting daripada iOS. Okay, boleh guna iOS untuk casting. Dan juga dia support untuk casting dengan Android. Semestinya lah sebab dia pun sendiri Android. Jadi tekan saja menu MCAS ni di sini, dia akan terus keluar macam ni. Okey, di telefon kita, yang telefon saya gunakan sekarang ialah Yes Altitude. Kita masuk bahagian display, saya dah on Wi-Fi. Kita hanya perlu tekan touch screen. Nampak situ dia ada ready MCAS 90 DC. Try connect. Yes Altitude connected. Okey, dapat. Jadi penyambungan dia agak stabil. Okey. Saya try pergi bahagian belakang bengkel sebelah saya. Okey, saya di belakang. Saya bawa kamera.
paparan jalan belakang. Boleh punya lah casting dia sedikit pecah-pecah, tapi kalau saya casting daripada phone lain, contoh yang saya gunakan phone untuk rekod video ni adalah phone LG, memang stabil dia punya casting. Ok, cuba play video daripada YouTube. Kita akan try cari video instrumental. Ok, try dia punya full ni. Music pun kuat, audio dia kuat, dia maksimum. Kemudian saya nak cuba buka dia punya YouTube dari sini. Pertama saya akan sambung dengan wifi dulu lah. Saya sambung wifi sekolah. Macam mana dia keluarkan keyboard lah. Ok, jadi untuk keyboard saya cuba gunakan i8 wireless keyboard dengan dongle. Dongle ni saya akan sambung ke badan projector. Cuba berhasil lah. Ok, jadi kita boleh kawal menggunakan i8 wireless keyboard. Ok, saya boleh kawal, ada mouse sini. Saya boleh type password. Ok, connected. Jadi saya boleh back. Kalau daripada keyboard ni, daripada saya punya i8 wireless keyboard ni, ok, boleh kawal touchpad. Ok, saya boleh home gunakan remote. Jadi dua alat boleh guna untuk dia punya kawalan. Home saya boleh sambungkan kepada, saya cuba nak buka YouTube sebenarnya. Ok, dapat ke internet, test dia punya internet. Ok, jadi memang support internet ya, boleh buka internet. Ok, instrumental. Okay, sebenarnya projek ni agak jauh daripada router Unify di sekolah, tapi masih dapat sambungan internet yang baik ya. Okay, kita boleh play YouTube. Okay, sama macam tadi, sambungan yang baik. Jadi keseluruhannya kita boleh dapat satu projektor yang ada semuanya, casting, wifi, bluetooth. Cuma untuk M19 ni bagi saya tidak cukup terang lah bagi siapa yang biasa gunakan projektor di sekolah menggunakan Epson. Memang tidak akan dapat seterang tu, tapi dapat dilihat. Okay, masih dapat dilihat dengan jelas dan ia mampu menyokong casting daripada pelbagai device. Kalau MCAS maksudnya dia support juga kalau casting daripada laptop Windows 10. Jadi kita boleh masuk Play Store, kita boleh download apa-apa application. Okey, dengan RAM 1GB cukup untuk melakukan tugas mudah. Kita boleh casting kalau nak perlukan apa-apa daripada telefon. Jadi sangat baik. Projektor ini sangat baik. Saya akan cuba tunjukkan paparan. Okay, paparan daripada belakang kelas. Saya di bengkel sekolah. Okey, jadi di sini adalah bengkel. Ini adalah tempat projektor lama saya. Kemudian kita ada di situ projektor. Belakang. Okey. Okey, saya betul-betul berada di bahagian belakang kelas. Dan skrin tu masih dapat dilihat. Murid boleh dapat lihat ya skrin tu walaupun kita murid di bahagian belakang. Okey, jadi bagi saya ia adalah satu projektor yang mudah digunakan dengan bajet bawah 1,000. Bagi siapa yang nak menggunakan projektor ni boleh dialu-alukan kerana kita dikatakan projektor ini menggunakan
LED lamp yang mampu tahan sehingga 30,000 jam ataupun dalam 6 tahun penggunaan 20 jam satu hari. Sangat baik ya. Berbanding dengan penggunaan Epson, dia hanya mampu tahan sehingga 6,000 jam. Okey, jangan lupa share dan subscribe video ni untuk memastikan anda tidak terlepas peluang menyaksikan pelbagai video mengenai dunia pendidikan dan DIY untuk masa akan datang. Assalamualaikum.